Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami cuba mengingatimu, dan kami cuba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu, walau kita tak pernah bersua, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada seluruh penonton Malaysia hari ini. Pastinya terus setia bersama kami 9 Oktober 2022. Yeah. Pastinya satu tarikh yang bersejarah, 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Kita meraihkan sambutan Hari Maulidur Rasul hari ini bukan sahaja di negara kita tetapi juga di seluruh dunia. Ya, pastinya untuk semua umat Islam dan salam Maulidur Rasul buat semua. Saya tidak pasti mungkin anda ada apa-apa perancangan hari ini. Yang penting bersama dengan kami hari ini, kita nak ucapkan terima kasih kepada Kumpulan Hijaz kerana bersama kita pagi dengan alunan akapela yang sangat merdu. Memuji kebesaran Rasulullah SAW. Itu juga yang perlu kita lakukan sebenarnya. Ya, betul. Hari yang penuh mulia ini kita digalakkan untuk memperbanyakkan selawat ke atas Nabi junjungan. Selain kita nak mengingati sirah perjuangan Nabi untuk menegakkan syiar Islam, dan kita nak kenal antara akhlak dan juga pribadi yang sungguh agung itu. Benar. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Jadi hari ini kita sama-sama berselawat. Dan ini adalah hadis Sahih Al-Nasai dan juga Ibnu Hibban. Dan tentunya kita akan terus berselawat hari ini. InsyaAllah. Dan pastinya juga kami nak mengharapkan kesetiaan anda untuk 1 jam ini. Banyak perkongsian juga rakan setugas kita yang berada di World Trade Center pada pagi ini nak berkongsi tentang sambutan Maulidur Rasul yang diadakan juga pada hari ini. Ya, bersama dengan Anim Izzati. Dan tentunya juga untuk kalian yang
mungkin ada perancangan nak keluar rumah, boleh terus saksikan kami di Facebook Live Malaysia hari ini. Tinggalkan komen anda di situ. Mungkin juga boleh kongsikan sunnah-sunnah Rasulullah yang mungkin kita boleh sama-sama amalkan. Kita hidupkan. InsyaAllah. Tapi kalau Dayah sentuh tadi, kalau ada perancangan nak ke mana-mana, kita tengok dulu keadaan cuaca pada hari ini. Kalau kita lihat di seluruh semenanjung Malaysia, keadaan cuacanya tak berapa elok lah dengan keadaan hujan dan juga ribut petir. Saya percaya di semenanjung ini cuaca yang boleh kami bawakan setakat ini perlu perencanaan yang teliti sebenarnya. Kalau nak lakukan aktiviti riadah di luar bersama dengan keluarga, pastikan keadaan cuacanya terlebih dahulu. Sebab pagi ni pun saya tadi dengan Rina sebenarnya sejuk betul pagi ni sebab hujan tak berhenti. Ya, jadi kalau ada perancangan nak keluar rumah tu, baik-baik dengan anak lagi terutamanya. Tapi kita doakan semoga semuanya baik-baik saja. Ini sekadar ramalan kita lah pada hari ini. Okey, baik. Tadi kita baru saja dihiburkan oleh kumpulan Hijaz dengan alunan yang cukup merdu dan pastinya juga bila bercerita tentang kumpulan nasyid ini, kita melihat tentang satu zaman yang kita percaya lagu-lagu nasyid sekarang ini diangkat martabatnya dan pastinya mempunyai peminatnya yang tersendiri. Sampai ke hari ini kita lihat masih lagi relevan, Dayah. Ya, betul. Dan kalau kita tengokkan zaman sekarang ni dengan adanya TikTok dan juga media sosial, ada yang memperbaharui bunyi lagu. Tapi yang penting, kalau lagu nasyid ni daripada zaman saya kecil-kecil, zaman kecil-kecil, Hijaz dah 25 tahun. Otai ni. Otai. Tapi masih nampak muda dan memang nampak berdu sama je macam dulu. Okey, kita juga nak kongsikan otai kumpulan nasyid, satu bingkisan istimewa khusus untuk anda penonton Nemin Syai. Saksikan. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik. Sekitar era 1990-an, irama nasyid pernah mencatat kegemilangan dan gah di persada seni tanah air. Bukan sahaja mendekatkan pendengar dengan Maha Pencipta, genre ini juga bertindak sebagai satu medium dakwah dalam muzik arus perdana. Rabbani, antara kumpulan nasyid yang cukup disegani sejak dahulu lagi. Ditubuhkan pada tahun 1997, nama Rabbani masih kekal unggul sehingga hari ini dengan lagu popularnya seperti Intifada, Apa Yang Kau Tahu dan Pergi Tak Kembali. Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Pemergian terajuk utamanya, Ustaz Asri Ibrahim pada 13 Ogos 2009 telah membawa kabar duka kepada seluruh ahli kumpulan. Namun amanah serta tanggungjawab yang ditinggalkan Allahyarham tetap digenggam erat oleh setiap daripada mereka. Lebih istimewa, perjuangan seni selama 25 tahun ini turut mendapat sokongan luar biasa oleh para peminat. Sebenarnya kita kena sentiasa ada keep in touch dengan peminat. Kalau dulu, orang kata kalau nak artis tu konsisten dalam industri ni kena ada album dulu-dulu kan. So sekarang ni paling tidak kita kena ada single. Single terbaru ni lah yang orang kata akan memberi khabar terbaru daripada artis tersebut. Macam kami Rabbani, kita di dalam, di luar, atas pentas, belakang pentas, kami memang macam ni. So siapa-siapa sahabat-sahabat yang kita kenali, peminat, follower kita akan layan mereka sama saja macam family kita. Begitu juga dengan pelopor nasyid kontemporari tanah air, iaitu kumpulan Raihan. Pernah merakam detik bersejarah dengan mendiang Ratu Elizabeth II, Raihan yang membawa maksud haruman dari syurga ini sudah mengembara ke seluruh pelosok dunia bagi memartabatkan irama nasyid. Salah satu albumnya yang berjudul Puji-Pujian juga berjaya dijual lebih 1.5 juta unit. Bagi kami, kita lebih pada konsepnya, family punya konsep supaya lagu-lagu Raihan boleh menyerap seluruh semua ahli keluarga. InsyaAllah lagu pun mudah dan bagi kami yang lebihnya mesej yang straightforward, yang mudah dipahami dan yang pentingnya tentang kecintaan Rasul, kecintaan kepada Allah dan apa yang berkaitan dengan diri kita tentang kehidupan dan dunia dan akhirat. Begitu syukur merupakan Raihan, apalagi Raihan baik. Tidak dinafikan, media sosial berkuasa dalam mempengaruhi aspek kehidupan pengguna. Buktinya, video nyanyian seorang penyanyi Indonesia yang tular baru-baru ini telah membuka peluang kepada Raihan untuk lebih dikenali oleh masyarakat.
Itu pun kami berterima kasih jugalah. Jadi trending macam tu, orang akan mencari siapa tu Raihan. Jadi dalam masa sama dia insertkan video Raihan, dia insertkan nama Raihan. Jadi secara tak langsung generasi baru akan mula bertanya dan mula mencari siapa Raihan sebenarnya. Dan bila dapat video Raihan tu, oh ini Raihan sebenarnya. Dan daripada situ mereka boleh melihat bahawa Raihan ni ada konten-konten, ada lagu-lagu yang boleh membuatkan mereka rasa ini interesting, satu yang baru, satu yang dah lama tapi dibarukan dengan cara sebegini. Tidak lengkap kumpulan nasyid ini tanpa bekas anggotanya, Ustaz Nazri Johani. Meskipun tidak lagi bersama, lelaki berusia 50 tahun ini masih setia memberi sokongan dan ucapan syukur atas setiap kejayaan Raihan. Lebih selesa menjalankan kerja-kerja dakwah di kampung halamannya di Sabah, Ustaz Nazri sempat menghadiahkan sebuah lagu baru berjudul Laila Majnun bagi mengubat kerinduan peminatnya. Lagu tu pun sebenarnya saya terus terang tidak semudahnya untuk saya nak bawa. Perlukan betul-betul projection suara yang sampai kepada pitching dia tu, tone dia. Jadi mujurlah kita ni dah lama menyanyi dan kita ada sedikit-sedikit ilmu, bolehlah sampai ke pitch melodi yang sebenar gitu. Revolusi muzik masa kini turut melahirkan lagu berkonsepkan ketuhanan yang bukan dinyanyikan oleh penggiat seni nasyid. Namun hal tersebut bukanlah satu alasan buat penyanyi nasyid sedia ada untuk turut sama bersaing. Sebaliknya, irama suci ini wajar diangkat serta diraikan oleh semua lapisan masyarakat. Harapan saya sebagai label penasyid ni sendiri dan nasyid itu sendiri agar terus berada di dalam hiburan seni negara kita ni, berkaryalah dan mudah-mudahan karya-karya itu menjadi ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu membuktikan bahawa kita artis daripada nak melahirkan satu-satu produk tu, kita kena bermula dengan niat yang betul. Niat yang betul, dia punya pelaksanaan dia betul, kualiti muzik, vokal tu, persembahannya kena baik. Jadi bila kita buat sesuatu yang kemas, cantik, tertib, produk itu dia akan kekal sampai bila-bila. Kita tengok artis yang otak-otak yang besar-besar macam Datuk Sila Majid kita, siapa lagi, Datuk M. Nasir, Datuk Ramli Sarip, mereka pun tak ada single baru. Tapi sebab kekuatan mereka dari awal kita dah kenal pasti, mereka menghasilkan produk yang memang kita dengar aja sampai ke hati. So, benda-benda tu bukannya habis saja musim, habis tak. Benda yang baik ini dia akan sampai kekal sampai. Ya, itu dia sedikit perkongsian yang kami ingin kongsi bersama anda. Kita terus mengimbas kembali zaman waktu nasyid, orang kata zaman kemuncak. Maksudnya terlalu banyak lagu-lagu yang sampai sekarang kita masih boleh nyanyikan. Betul kan, Rina? Masih lagi relevan. Dan hari ini juga kita bersama dengan kumpulan Saya Tak Percaya dah 25 tahun. Tapi rupanya masih sama. Ya, pasti ya 25 tahun ni. Selamat datang kita nak ucapkan kepada saudara Faizal, saudara Arifin dan juga saudara Isman hari ini bersama dengan kita. Selamat Hari Maulidur Rasul. Alhamdulillah dapat bertemu hari ini. Tadi kiranya mula-mula dah menyampaikan dah kiranya lagu. Sekarang ni kami tahu Kumpulan Hijaz 25 tahun bukan mudah. Tetapi untuk kekal relevan sampai ke hari ini, apakah tips ataupun rahsianya? Dia sebenarnya kami ini sebenarnya bukan 25 tahun. Sebenarnya kami sebelum tu ada kumpulan lain lagi. Kumpulan Nada Murni. Tapi lain-lain atau alias sama? Sebenarnya gabungan Robani dan Hijaz. Baik. Baru tahu ni rahsianya. Ini rahsia. Ini rahsia yang dibongkarkan. Sebab apa kekal relevan seperti Robani, Hijaz, Raihan. Sebab kami niat bernasyid untuk dakwah dan istiqamah. Bila istiqamah, kita tak perlulah kita nak mengejar glamour, laku tak laku kita punya lagu dan sebagainya. Jadi benda tu menjadi titik tolak kita adalah dakwah. Tapi lagu kena sedap lah. Kena sedap, kena evergreen sampai sekarang. Lepas tu bila kita dalam dakwah nasyid ni, kita sebagai pendakwah, sebagai pejuang, dia kena hadap semua sekali. Bila pejuang ni dua je. Antara mati dengan menang. Atau kalau pejuang lah kan. Jadi maknanya dalam seni muzik ni kita masukkan
kita ada Raihan, kita ada Robani yang hebat-hebat ni kan. Jadi bila istiqamah tu penting. Istiqamah sampai sekarang bermaknanya kita buat apa yang orang suka, orang tak suka kita buat juga. Tapi alhamdulillah sebab kami pada peringkat awal kami fikir takkan kita je nak glamour. Kami lahirkan artis-artis bawah kami, Hijaz Record iaitu Intim, UNSC, Mystika, Hafiz Hamidun, Mystika dan banyak lagi lah. Dia lagi legenda dan menghasilkan juga bakat-bakat yang luar biasa. Betul? Sebagai orang kata pelapis untuk meneruskan perjuangan nasyid ni kan. Tapi bila berbincang ataupun kita bercakap tentang nasyid yang kita percaya hari ini masih lagi diangkat wadahnya. Mungkin kita nak tahu jugalah kalau boleh dikongsikan. Tentu ada cabarannya kalau kita lihat nasyid dulu dengan nasyid sekarang. Bagaimana mungkin dari segi pemahaman kumpulan Hijaz sendiri? Bin. Nak dengar suara. Ada beza yang besar tak jurang beza dia? Dia ialah pertama mungkin suasana berbeza zaman dulu kan. Zaman ketika nasyid meletup zaman 97 98 kan. Jadi dengan peminat bersatu macam fenomena kan. So jadi sekarang ni sekarang ni pun alhamdulillah sebab pertama kita nampak masyarakat kita dah nampak nasyid is one of dalam industri. Kita berada dalam industri kan. So kita tetap relevan dan jadi kami ni antara kita ni kita kena kekalkan berada dalam sinilah. Dan juga yang kedua peminat-peminat lah. Kita punya fan kita ada yang daripada 97 kan masih kekal. Bukan saja di Malaysia, di Singapura pun dan seluruh inilah tempat-tempat semua. Jadi mereka support kita kan, apa saja kita lahirkan, setiap kali persembahan kita mereka hadir. Jadi kat situ memberikan semangat lah. Of course lah kadang kita manusia, kadang kita down juga. Kadang kita tak ada sambutan kadang kita tapi itulah cabaran. Kita nak masuk ni kita as a fighter lah. Sebab Nabi berjuang kata dia kan. Sebab Nabi SAW fighter. Betul. Nabi turun orang Quraisy suka ke tak suka Nabi cerita kan sampaikan juga kan. Walaupun tapi betul lah sebab kita ni penasyid, penyanyi. So lagu tu kena sedap lah saya cakap tadi. Dengan satu nak tarik orang dengan lagu sedap. Kalau lagu tak sedap tu orang boleh dengar 2 kali. Lepas tu 3 kali orang dah lupa. Dan sekarang adik sekarang ni ramai yang boleh menyanyi. Tapi so cakap tadi kami berbincang 2-3 hari ni bincang sebab tak ada orang yang budak baru ni yang betul-betul strong. Dia datang dengan konsep baru dengan cara baru yang orang boleh menonjol, dia boleh ketepikan Raihan, Hijaz, Robani ni dia boleh menonjol. Tak ada lagi. Jadi budak sekarang ni pesan kat adik-adik semua nak buat biar yang betul-betul sedap. Betul-betul memang lain dan juga ini adalah awak punya cara kan. Jadi barulah orang tak nampak Raihan, Robani, Hijaz ni. Orang nampak benda apa ni yang baru ni. Newcomer ni kan. Jadi kita harap adik-adik tu muncul. Kalau tidak nanti Abang Hijaz sampai sekarang nyanyi lagi. nanti kita bagi abang ke Acik Hijaz. Nanti 35 tahun bersama Hijaz. Kalau muncul pun tak apa, tetap relevan lagi insya-Allah. Sebab kita nak ramai lagi, biar ramai lagi. Sebab apa? Nasyid ni sampai kubur pun kena nasyid juga. Sebab hidupkan nasyid ni lah. Poin agama tu ada dalam nasyid. Betul. Tapi satu kita nak bagi tahu kepada masyarakat. Lagu nasyid dengan lagu religi, lagu dakwah, dia berlainan. Sebab kumpulan nasyid yang menyanyikan nasyid adalah mereka yang istiqamah memang perjuangkan nasyid. Jadi yang macam lagu religi, lagu dakwah, mereka yang nak cuba nyanyi lagu ketuhanan selepas nyanyi lagu pop dan sebagainya. Jadi itu ada bezanya. Bagus juga. Itu bagus juga. Bagus sebab dia melantunkan lagu-lagu yang baik, lirik yang bagus dalam agama. Tak ada masalah. Tapi dia lain dah nasyid dengan pop religi ni lain. Cuma di dalam anugerah, kalau minta di dalam anugerah, bagi Chan nasyid tu dihaskan. Jangan campur Kira mengecik. Dia kiranya macam nak bagi tahulah nasyid. Sampaikan hajat di hati. Lagu nasyid lain, lagu religi lain. Jangan dicampurkan. Istiqamah tu bukan sekadar ni, maknanya image pun sama juga. Benda-benda semua. Sebab kita bawa Islam. Orang nampak kan. So dakwah bil hal. Macam ni okey. Cerminannya betul. Okey. Mungkin dari segi konsert yang bakal diadakan, boleh cerita sedikit sebelum kita berakhir? Terima kasih banyak. Ni ambil peluang sebab pada 29 hari bulan 10 ni kami
akan berada di Dewan Civic MBPJ bersama dengan satu konsert nasyid legend legend dan nasyid kan. Jadi maknanya situ kita ada Rebani, kita ada Hijaz, ada Intim, ada Kelhai, kita ada Suhaimi, kita ada Nazri, kita ada Malik, kita ada macam. Dia menceritakan perjalanan nasyid dululah. Bermula macam Al-Mizan, perjalanan tu Nada Murni sampai sekarang lah. Tapi jangan lupa 5 bulan ni Hijaz Rehan Romani di hebat ni. Dia di dataran kemerdekaan Shalam. Wah, hebat ni. Bukan kali-kali semalam pun baru sampai dari Muar ya. Nampak. Lepas ni nak ke mana pula? Malam ni di Banting. Banting pula. Kuala Semarang Banting. Ya, tapi selepas ni katanya nak teruskan satu nyanyian untuk kami semua, untuk penonton Malaysia hari ni. Setuju. Kita nak dengarkan tajuk lagunya. Dia Kekasih Allah. Dia Kekasih Allah. Sesuai dengan Mantul Rasul lagi. Ya. Alhamdulillah. Silakan. Ya. Terima kasih. Sambutan Maulidur Rasul 1444 Hijriah, peringkat kebangsaan yang sedang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, seperti mana yang anda dapat saksikan. Kini sedang berlangsungnya ucapan dari YB Senator, dan ini merupakan acara rasmi setiap tahun yang disambut pihak kerajaan sesuai dengan agama Islam sebagai agama Persekutuan Malaysia, yang mana mengangkat kecintaan terhadap Nabi dan juga perjuangan maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada anda semua yang berada di rumah, terima kasih kerana menonton kami. InsyaAllah kita bawakan sedikit kemeriahan di Dewan Merdeka dengan dihadiri hampir 2,500 orang. Macam-macam acara di awal tadi, dan diserikan lagi dengan keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan juga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Dan untuk mengetahui apakah kelainan sambutan Maulidur Rasul pada kali ini, kita terus saja bersama dengan Ustaz Haji Zakaria Uthman, Ketua Unit Komunikasi Korporat JAKIM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana bersama dengan kami di MSI. Sedikit sebanyak mungkin nak ceritakan sikit tentang sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada kali ini. Silakan.
Alhamdulillah sekarang sedang berlangsung majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan bagi tahun 1444 Hijri bersamaan tahun 2022 Hijri. Alhamdulillah setelah 2 tahun ya kita tidak dapat melaksanakan sambutan secara fizikal dengan kehadiran lebih 2,500 tetamu kontijen-kontijen yang mewakili agensi-agensi kerajaan, pihak swasta, NGO dan orang perserangan, dan hari ini kita dapat menyaksikan bagaimana kemeriahan warna-warni masyarakat yang datang ke Dewan Merdeka WTC KL pada hari ini bagi menzahirkan rasa kebanggaan, kesyukuran atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti mana yang kita sedia maklumkan, beralih kepada fasa endemik, sambutannya sedikit berbeza. Tidak ada lagi perarakan seperti lazimnya kita lakukan pada acara-acara tahun yang lalu. Dan bagaimana kali ini kelainan yang disuntik dalam sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada kali ini? Kalau sebelum ini kita sinonim sambutan Maulidur Rasul, ada perarakan kontijen, ada pertandingan di kalangan kontijen, tapi pada tahun ini kita hanya membuat perhimpunan melibatkan kontijen-kontijen, tetapi elemen-elemen menarik yang cuba diterapkan oleh pihak jawatankuasa penganjur adalah persembahan khas yang melibatkan teknologi, inovasi teknologi, pementasan yang bercahaya. Kalau kita dapat lihat di pentas bagaimana berlatar belakangkan satu set pementasan yang cukup inovatif dengan pencahayaan bagi melahirkan rasa feeling penonton-penonton untuk melihat persembahan khas sebentar nanti yang akan dijayakan oleh artis-artis jemputan, tokoh-tokoh yang kita undang khas, penampilan istimewa kumpulan Raihan, kumpulan Intim, Sautul Amal dan sebagainya. Dan kita juga sudah pasti teruja untuk menantikan persembahan dari Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama yang akan mengambil bahagian dalam persembahan nanti. Masya Allah, satu yang cukup meriah sekali. Seperti mana yang anda mungkin dapat saksikan sebentar tadi, itulah dengan struktur pentas, dengan pencahayaan. Di awal tadi dengan alunan selawat. Setibanya kami di sini memang cukup meriah sekali dengan sambutan yang diserikan lagi dengan kehadiran ramai. Bagaimana dengan pemilihan untuk kriteria pemenang anugerah bagi sambutan Maulidur Rasul pada kali ini? Apakah kriterianya dan mungkin calon yang dipilih sebagai pemenang? Seketika nanti kita akan mendengar pengumuman penerima anugerah sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada tahun ini yang akan diumumkan oleh Ketua Pengarah JAKIM. Dan Alhamdulillah seperti tahun-tahun sebelum ini, tahun ini seramai 7 orang penerima anugerah akan disempurnakan, akan disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan daripada 7 penerima anugerah ini, seorang akan dinobatkan sebagai penerima tokoh perdana. Dan pemilihan tokoh-tokoh ini telah dibuat dan diputuskan oleh Jawatankuasa Pemilihan yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Di antara kriteria ataupun nilai-nilai yang dibuat pertimbangan adalah tokoh-tokoh yang mempunyai nilai-nilai kepribadian yang mulia yang boleh dicontohi dan dibanggakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terdiri daripada tokoh korporat, tokoh saintis, tokoh kemasyarakatan dan kemanusiaan, dan ada juga tokoh media serta juga tokoh ibu yang akan diberi pengiktirafan oleh kerajaan sempena dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan tema Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran. Sedikit secara ringkasnya untuk pemilihan tema pada kali ini, secara ringkasnya mungkin sebelum kita akhiri perbincangan ini, nak kongsikan mengapa dipilih sebagai tema pada tahun ini? Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran selaras dengan aspirasi kerajaan keluarga Malaysia, dan kita tahu elemen dalam keluarga adalah kesetiaan, kejujuran, kesepaduan, permuafakatan, dan itulah yang kita nak bina dalam masyarakat kita, elemen keluarga Malaysia itu.
Terima kasih diucapkan kepada Haji Zakaria Othman, Ketua Unit Komunikasi Korporat JAKIM, bersama dengan kita untuk perkongsian sedikit kelainan, apakah perbezaan mungkin sambutan Maulidul Rasul peringkat kebangsaan 1444 Hijriah pada kali ini. Teruskan bersama dengan saya kerana seketika nanti kita akan bawakan sedikit gambaran bagaimana suasana dari atas pula, insya-Allah. Kita cuba untuk dapatkan visual kepada anda semua. Sebelum kita berehat seketika, kita tinggalkan dengan satu bingkisan inspirasi seorang ustaz yang tidak putus asa untuk mengajar, memberikan inspirasi kepada warga OKU untuk membelajar Al-Quran dan juga memahami Al-Quran. Sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kitab suci Al-Quran, petunjuk dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Naskah agung ini diturunkan bukan hanya bahan bacaan dan hafalan semata-mata, sebaliknya sebagai rujukan dan panduan dalam melayari kehidupan duniawi. Menyantuni golongan orang kelainan upaya OKU masalah pendengaran, proses mempelajari Al-Quran merupakan satu cabaran untuk mengenal, menghafaz, membaca dan memahaminya. Menyedari hakikat ini, Universiti Sains Islam Malaysia USIM melalui Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah mencipta aplikasi Quran Isyarat pertama dunia bagi meningkatkan potensi dan penguasaan Al-Quran dalam komuniti tersebut. Kekuatan visual dan celik IT dalam kalangan OKU pendengaran menjadi asas kepada penerokaan dan kajian terhadap kaedah pengajaran dan pembelajaran baharu ini. Menurut Ketua Projek Dr. Haji Nur Akyari Muhammad Raus, inovasi ini bertujuan untuk meraihkan komuniti istimewa ini dalam mendalami ilmu agama sekaligus menjadi model mesra OKU di peringkat antarabangsa. Meskipun ayat suci Al-Quran dibaca tanpa suara, Jumhur Fuqaha telah mengiktiraf kedudukan isyarat bagi menggantikan kedudukan lafaz bersuara dalam penetapan sesuatu hukum. Pada tahun 2015 pula, kita didatangi oleh komuniti OKU pendengaran dari Persatuan Orang Pekat Negeri Sembilan. Dia kata, Ustaz, kami ni komuniti OKU pendengaran nak belajar Quran. Kalau Ustaz lihat, OKU penglihatan mereka ada Quran Braille. Tetapi kami OKU penglihatan, OKU pendengaran, kami tak ada Quran yang mesra dengan kami. So, bantu kami, tolong kami nak belajar Al-Quran. So, bermula daripada titik tolak itu, kita melihat bahawa ini merupakan salah satu cabaran dan amanah sebenarnya bagi kami di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah untuk meneroka ilmu baharu di mana bagaimana kita boleh menyantuni komuniti OKU pendengaran ini khususnya dalam pembelajaran Al-Quran. Bukan saja mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records sebagai First Sign Language Al-Quran Application, aplikasi ini turut mempromosi keseimbangan hidup komuniti OKU, bertunjangkan maqasid syariah dan pendekatan Islami. Buat masa ini, hanya juzuk ke-30 dalam Al-Quran yang sudah lengkap dibangunkan menggunakan kaedah tilawah Quran dengan isyarat kod tangan Quran dan transliterasi makhraj. Berbeza dengan individu biasa, bagi mereka yang kurang pendengaran, bacaan Alhamdulillah itu sendiri dibaca dengan cara alif, lam, ha, mim, dal, jarak, lam, ha. Nampak seperti mengeja tetapi hakikatnya begitulah cara mereka membaca kalimah tersebut. Siti Ramna Kamarudin, antara guru yang dianugerahi keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mampu menggunakan bahasa isyarat kod tangan Quran bagi mengajar komuniti OKU pendengaran mempelajari Al-Quran. Kecintaannya terhadap bidang dakwah mendorong gadis berusia 28 tahun ini untuk membantu individu pekak membaca Al-Quran berasaskan modul khusus. Tidak mahu golongan OKU ini terus tertinggal tanpa bimbingan guru berkemahiran, bekas pelajar USIM ini memanfaatkan pengalamannya selama 7 tahun dalam bidang pengajaran Quran dan Sunnah pendidikan khas sebagai jihad di jalan Allah. Selama ni kita kebanyakannya, jujurnya saya cakap, kebanyakannya kami bidang, khususnya bidang pelajar agama ni terlepas pandang. Kita sibuk menyantuni komuniti lain, tapi komuniti OKU yang mungkin kita jumpa setiap hari, tapi kita terlepas pandang. Inilah cara yang cuba kita nak balas balik. Cubalah buat khidmat sebaik mungkin, insya-Allah. Farid Mahmud, salah seorang insan terpilih yang berpeluang untuk belajar Al-Quran menggunakan isyarat tangan. Meskipun sudah menginjak usia 42 tahun,
anak kelahiran Kuala Lumpur ini tidak meletakkan kekurangan diri sebagai limitasi untuk mengabaikan kewajipan mempelajari kalam Allah. Sebaliknya, kesempatan ini digunakan sebaik mungkin untuk beribadah serta menzahirkan rasa syukur atas peluang dan rahmat untuk belajar Al-Quran. Sebelum ni, untuk makluman, komuniti Pekat sendiri tidak ada peluang untuk belajar Quran secara lebih mendalam. Dan kami memang susahlah untuk dapatkan peluang ni. Tapi Alhamdulillah dengan adanya usaha daripada USIM dan jadi persatuan-persatuan lain usaha untuk membangunkan aplikasi ini, saya rasa sangat gembira dapat peluang dan sangat dapat faedah yang sangat banyak daripada aplikasi ini. Dan ini bukan sahaja bermanfaat kepada komuniti OKU Pekat Muslim tapi bahkan bukan Muslim juga. Pembacaan Al-Quran menggunakan bahasa isyarat ialah satu cabang ilmu yang harus diterokai demi pembangunan ummah. Bukan saja memberi kepuasan, usaha ini turut mengangkat tugas dakwah ke arah merealisasi mesej utama surah Abasa, iaitu memuliakan OKU dengan agama. Selamat kembali semua di Malaysia hari ini dan saya akan teruskan lagi perkongsian kita hari ini itu dengan seseorang yang warnanya lebih kurang macam warna baju saya tapi tidak berjanji sebenarnya, dan beliau sebenarnya akan berkongsi tentang wakaf di Surau Al-Muhajirin Kajang Utama. Jadi kita bersama dengan Ustaz Dr. Abu Darda, iaitu seorang pensyarah dari UKM dan juga imam satu di Surau Al-Muhajirin lah. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit bila bercerita tentang wakaf atau infak dan sebagainya. Saya pasti penonton macam tertanya-tanya, Surau Al-Muhajirin ni wakaf untuk pembangunan ke bagaimana, Ustaz? Okey, baik, terima kasih Dayah. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pagi yang sejuk di luar sana. Rasa macam duduk dalam aircon. Duduk di Malaysia kan, di KL macam aircon. Jadi insyaAllah saya datang untuk menyeru tuan-tuan sekalian berwakaf ke pembangunan Surau Al-Muhajirin. Wakaf ini dengan maksud wakaf pembangunan. Wakaf duit yang kekal untuk pembinaan Surau Al-Muhajirin. Surau yang sudah pun sebenarnya beroperasi 25 tahun lebih. 25 tahun lebih, yang masa tu di Kajang Utama Surau Al-Muhajirin ini masih kecil je lah. Masih kecil, boleh memuatkan hampir 200 orang je 25 tahun dulu. Namun sekarang sudah agak besar, boleh memuatkan 2,000 lebih. Namun 2,000 lebih itu dengan pembangunan yang style orang lama lah kita kata. Dulu-dulu dia tambah sikit, sehingga susunan itu pun sudah tak berapa nak kita kata sesuai lah dengan keperluan. Jadi permohonan dana ini adalah untuk pembinaan surau yang baru. Surau itu tetap akan beroperasi, dia tak akan berhenti daripada operasi. Cuma kita akan buat bangunan yang lebih sesuai dengan kekinian dan masa kini yang cantik lah dari sudut susunan dia dan lain-lain. Lebih selesa juga sebab untuk 2,000 orang kan, Ustaz? Betul. Dan kita sebenarnya nak tambah jemaah. Bukan sekadar 2,000, mungkin kita dalam rancangan kita tu sehingga 4,000. Sebab sebenarnya Kajang ni bandar yang agak padat lah kan. Kita tahu Kajang ni besar dalam ada populasinya lebih kurang 100,000 orang. Kajang Utama saja hampir 20,000 orang. Ramai ya. Kajang Utama saja sebab banyak pembangunan baru. Namun pembangunan itu tak ada surau atau masjid yang dikhususkan lah. Kami tak jauh daripada Bandar Kajang dan juga Masjid UKM. Walaupun tak jauh, tetaplah dalam 10 km. 10 km itu agak jauh lah bagi orang di situ untuk pergi berjemaah dan khususnya berjumaat dan lain-lain. Jadi kami nak tambah. Dan kami nak sesuaikan susunan-susunan tadi. Jadi kami datang, sebenarnya kami datang dengan visi lah bila lantik AJK baru tahun 2020 yang lalu. Saya salah seorang daripada AJK lah, imam satu. Jadi kami datang dengan visi bahawa Surau Al-Muhajirin di Kajang Utama ni sangat-sangat memerlukan kepada pembangunan yang baru, kerana pembangunan yang ada sekarang tidak sesuai atau kurang sesuai lah. Tidak sesuai, kurang sesuai dengan
populasi masyarakat, jumlah jemaah dan juga keperluan-keperluan yang terkini dalam kita kata kaum muslimin sekitar. Jadi dengan itu kami dah pun melaksanakan atau melancarkan kempen dana ini di awal tahun yang lalu dan kami telah mengumpulkan hampir setengah juta. Oh baik, saya baru nak tanya sebenarnya. Setakat ni dah berapa banyak kan yang dikumpulkan? Baik. Kami dah kumpulkan hampir setengah juta, 500,000 tapi kami perlu dalam 10 juta. Baik, okey. So di sana masih ada lagi 9.5 million to go. Okey. Banyak lagi tu. Banyak lagi. Banyak lagi. Tapi tak mustahil. Tak mustahil. Tak mustahil. Tak mustahil tuan-tuan. Sekiranya tuan-tuan ingin menyumbang, alhamdulillah, insya-Allah. Orang kata duit orang Islam ni dalam poket kaum muslimin. Duit jemaah, duit surau, duit masjid berada dalam poket kaum muslimin. So duit-duit itulah yang akan membangunkan kaum muslimin. Jadi baki 9.5 juta itulah yang kami perlukan sekarang, yang mana projek kami ini melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh JAIS lah, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, dan berdaftar dengan Yayasan Wakaf Negeri Selangor, di mana duit-duit itu akan disimpan di situ dan digunakan khusus pada ini sahaja. InsyaAllah tidak disalahgunakan. Baik. Maksudnya saya pasti penonton di luar sana juga ada keraguan. Ataupun risau macam nak wakaf. Ataupun nak infak, nak bantu. Tetapi tak pasti medium yang tepat atau medium yang sahih. Kan? Jadi macam hari ini kita tahu macam Surah Al-Muhajirin ni kita bawakan Ustaz untuk kongsi dengan kami. Tadi dananya cakap ada lagi 9.5 juta. Dan juga kalau Ustaz mungkin boleh kongsikan sikitlah kebaikan wakaf ataupun berinfak kan? Okey, baik. Dayah, sebelum kita pergi kepada kebaikan tu, untuk maklumat boleh tengok dekat skrin, dekat skrin. Sebab takut ragu-ragu. Jadi tuan-tuan sekalian boleh pergi ke website kami yang itu www.suraualmuhajirin kjgutama.com tadi. Di mana tuan-tuan boleh tengoklah sekalian ataupun semua maklumat-maklumat dan juga perkembangan-perkembangan terkini supaya tidak ada lagi ragu-ragu. Okey, baik. Dari sudut wakaf, kita pun tahu bahawa hidup di dunia kita ini tak lama. Tak lama. Dan manusia ni yang paling dia takut adalah kematian. Tapi sebelum mati pun ada benda yang kita takut. Bila kita tua, bila kita sakit, sebenarnya apa yang paling kita takut, Dayah? Apa benda takut loneliness. Loneliness, kesunyian. Kesunyian. So di alam kubur pun sama juga. Sebenarnya yang menceriakan kita, yang menyerikan hidup kita di tua kita adalah amalan-amalan kita. Termasuk dalam kubur bahawa amalan-amalan ini, sumbangan-sumbangan ini akan datang kepada kita. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath, kan? Apabila mati anak Adam, terputuslah amalan melainkan daripada 3, salah satunya amal jariah, sedekah jariah. Dan sedekah jariah ini juga antaranya Nabi SAW pernah menyebut. Nabi kata SAW, man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, bana lahu baitan fil jannah. Sesiapa yang membina sebuah masjid yang mana dia mahukan hanya daripada perbuatan dia itu adalah wajah Allah, maksudnya keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan bagi kepadanya ataupun membina untuknya sebuah masjid di syurga nanti. Masya Allah. Semoga kita semua berpeluang. Dan sementara kita masih bernyawa. Baik, Ustaz, mungkin pesanan terakhir untuk semua sama-sama infak dan juga wakaf. Jadi insya-Allah tuan-tuan di luar sana, individu-individu, korporat ataupun sesiapa sahaja, marilah bersama kami. Saya menyeru untuk kita menyumbang ke dana pembangunan Surau Al-Muhajirin untuk pembinaan Surau Al-Muhajirin yang insya-Allah amalan ini akan kekal, khususnya Surau Al-Muhajirin ini berada di Kajang, tempat yang akan menjadi tempat tumpuan. Sekarang pun sudah menjadi tumpuan ramai orang. Jadi insya-Allah tuan-tuan punya sumbangan itu akan dapat dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya, insya-Allah. Insya-Allah sama-sama kita bangunkan Surau Al-Muhajirin. Dan Ustaz, terima kasih sekali lagi sudah kongsi bersama dengan kami. Dan sebentar lagi kita akan bersama kembali dengan Anim. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dalam Malaysia Hari Ini. Baik, sementara kita menantikan rakan tugas kita bersedia di World Trade Center atau Pusat Dagangan Dunia, kita nak kongsikan sebenarnya ini kita nak bawakan tentang aduan jiwa
kempen iaitu Aduan Jiwa kini kembali meleraikan kebuntuan dan kekusutan di TV9. Episod ketiga minggu ini memaparkan kisah perjuangan seorang lelaki membebaskan diri daripada bisikan dan suara halus untuk menamatkan riwayat dengan membunuh diri. Wow, dan bersama dengan hos kita, hos Petri Yahya, Aduan Jiwa musim kedua 9 Oktober Ahad. 10.30 malam, jangan lupa. Eksklusif di TV9 juga di saluran Astro 149. Selain itu juga ini berkenaan dengan New Bulletin TV3 website. Kalau nak mengikuti tentang kupasan berkenaan dengan pembentangan bajet 2023 Jumaat lalu daripada pelbagai sudut pandangan, anda boleh terus layari sesawang www.bulletintv3.my kerana ianya lebih komprehensif, terkini dan juga pada www.bulletintv3.my. Pilihan utama rakyat Malaysia. Okey, baik. Sebenarnya tadi kami kongsikan sedikitlah. Dan sekarang ini nak kongsikan juga dari paparan akhbar apa yang nak baca hari ini, Rina. Okey, kita pilih dulu daripada Cosmo Ahad. Kalau kita lihat di hadapan ini, derita emosi diabai isteri cantik. Aduhai, dah cantik diabai pula. Maksudnya suami diabaikan oleh isteri cantik? Betul. Bini berubah sikap, lupa tanggungjawab sehingga sanggup main kayu tiga. Aduhai. Perubahan fizikal dari bertubuh gempal kepada bentuk badan langsing mendorong ramai wanita berstatus isteri mula berubah sikap sehingga mengabaikan tanggungjawab menguruskan keluarga. Lebih parah apabila ada isteri yang tergamak bersikap curang dengan menjalin hubungan cinta dengan kekasih gelap. Baik. Okey. Ini kiranya selalunya orang akan kaitkan lelaki, tapi ini sebenarnya wanita pula. Okey, tak apa. Dan sebenarnya kita nak kongsikan satu. Anim Izzati dah bersedia di World Trade Center bersama kita sambutan Maulidur Rasul. Jadi apa kata kita serahkan kepada Anim. Silakan Anim. Anim, silakan. Baiklah, seperti mana yang anda dapat saksikan, saya kini berada di hadapan Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, WTC KL, di mana sedikit sebanyak sekarang ni saya nak bawakan perkembangan terkini. Apa yang sedang berlangsung merupakan ucapan Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sedang berlangsung, dan selepas ini akan berlangsungnya pengurniaan anugerah sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sedikit mungkin nak kongsikan berkaitan dengan itu. Seperti kelaziman, seperti dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan ada anugerah yang diberikan kepada penerima-penerima anugerah. Kali ini dua anugerah, iaitu anugerah perdana dan juga anugerah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang bagi penerima anugerah perdana dan 6 orang yang akan menerima anugerah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kriteria ini disandarkan bagi mereka yang mempunyai kehebatan dan juga kelebihan daripada bidang masing-masing, individu-individu yang layak menerima, yang memberikan impak positif, kesejahteraan maupun kemakmuran bagi rakyat dan juga negara. Dan pemilihan bagi penerima anugerah ini diputuskan oleh Jawatan Kuasa Pemilihan Anugerah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah pun dipengerusikan oleh YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan selepas anugerah diberikan kepada penerima-penerima anugerah, berlangsung juga persembahan yang dikabarkan tayangan visual, dan kali ini kelainan yang disuntik merupakan elemen teknologi dan juga inovasi dari pemetaan cahaya mahupun pementasan seperti mana yang anda dapat saksikan sebentar tadi. Jadi kita harapkan agar sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah pada kali ini bukan sahaja dimeriahkan di sambutan secara fizikal, tapi anda di rumah boleh mulakan dengan sambutan bersama dengan keluarga, salam dan juga selawat ke atas Nabi junjungan sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan agar hari ini menjadikan hari yang terbaik untuk kita sama-sama mengingatkan bagaimana perjuangan kecintaan kita terhadap Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak, kepada keluarga, supaya mereka lebih faham, lebih mengerti tentang perjuangan maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kerana menyaksikan kami, dan kita harapkan perkongsian kita pada hari ini dapat memberi sedikit sebanyak manfaat kepada anda semua di luar sana. Dan sambutan Maulidur Rasul mungkin bukan sahaja di tempat di sini dan sebagainya, tetapi mungkin di kawasan perumahan anda, di surau maupun masjid-masjid yang berdekatan. Kita harapkan agar segalanya berjalan dengan lancar, dengan cuaca yang baik untuk anda teruskan pada hari ini. Sekian sahaja dari saya, Anim Izzati dari Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Assalamualaikum, dan kita jumpa untuk Malaysia hari ini pada esok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anim, terima kasih. Lintas langsung dari WTC. Dan tentunya saya dan Rina juga berlangsung dari studio bersama-sama dengan anda untuk Maulidur Rasul hari ini. Dan sebenarnya memang mengingatkan kita bahawa kecintaan kita kepada Rasulullah dan
perlunya kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, terutamanya kepada ahli keluarga kita. Itu yang utama, permulaannya. Baiklah, dan pastinya apa yang kami kongsikan sepanjang 1 jam ini memberi manfaat untuk semua. Sama-sama kita banyakkan selawat, bak kata Dayah tadi. Kita pun dah sampai ke penghujung siaran dan pastinya esok terus setia bersama kami untuk satu lagi topik yang sangat menarik, iaitu Hari Kesihatan Mental Sedunia. Okey, boleh jangan lupa kongsikan bersama kawan-kawan untuk terus menyaksikan Malaysia hari ini. Dan selepas ini kita sebenarnya ada ucapan. Ucapan daripada Otor-Otor Nasyid tadi bersempena dengan sambutan Maulidi Rasul. Sehingga itu, saya Hadrina Kasim. Saya Dayah Bakar. Kita berjumpa pada esok hari Malaysia hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Maulidi Rasul untuk semua para penonton, para peminat nasyid dan juga semua warga Malaysia lah, dan juga semua muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Semoga dengan memikirkan Nabi, kekasih Allah, Nabi kita yang sebaik-baik Nabi dan penuh dengan mukjizat, dengan selalu mengingati dia dan berselawat, kita akan menjadi umat yang terbaik. Bukan setakat kita mencintai dan mengingati Nabi SAW, tetapi kita melaksanakan setiap daripada bangun tidur sampailah kita nak tidur balik, kehidupan kita tu penuh dan rasa cinta dengan Nabi. Zaman sekarang banyak tipu daya, fitnah, banyak orang kata sirkulasi dan sebagainya. Kembalilah kepada sunnah Nabi, insya-Allah kita akan selamat. Hidup kita dalam jalan yang lurus bila kita kembali kepada Nabi. Dan banyakkanlah selawat, kerana selawat itu sangat-sangat menjadi pelindung kepada kita dalam apa jua.